Bukan misi mustahil. Demikian keyakinan penjaga gol Penang FC Brian Sitian Kiat terhadap peluang pasukannya untuk mengatasi Terengganu FC biarpun tanpa tiga tonggak utama. Khairul Azrin Kazali, Al-Hafiz Harun dan Ryuji Utoma ikonan kejuaraan. Ini juga walaupun lawan berada di kemuncak prestasi, hasil kejayaan bersejarah mengalahkan Johor Darul Takzim di tempat lawan minggu lalu dan putera lanjut bersama wartawan di Penang. Zuhelmi Zainal Azam. Aksi Terengganu menentang Pulau Pinang pastinya mencuri tumpuan memenangkan grup pasukan berjaya mencatatkan kemenangan dalam aksi terakhir. Brian C diturunkan dalam 3 perlawanan terakhir beraksi cemerlang membantu pasukan tidak kalah. So, komen anda? Bagi saya sentiasa ready lah bila coach nak masukkan saya untuk bermain. So, sebagai penjaga gol walaupun posisi satu saja, kita kena sentiasa bersedia lah. Mana tahu rezeki kita dapat dan kita tunjukkan persembahan kita yang terbaik. Okey, alright. Dan anda membantu pasukan tidak bolos dalam aksi terakhir menentang Sri Pahang FC. Apa yang motivate anda untuk berada dalam first 11 dan beraksi cemerlang? Sebenarnya bukan saya seorang yang beraksi cemerlang. 11 player dalam padang, kita bersungguh-sungguh nak bermain untuk mencari kemenangan. Itu yang membantu kita, macam mana cakap, kita attack all out dan kita defend all out juga. So, defender semua banyak membantu saya untuk mendapat clean sheet last game. So, harap momentum kita dalam last game akan kita bawa ke Terengganu dengan 2 lagi game sebelum cuti international break. Yeah. Terengganu akan turun untuk kelebihan di tempat sendiri dan Penang pula tanpa beberapa pemain utama. Apa realistik target ataupun point untuk Penang FC? Bagi saya, Penang ada satu kelebihan iaitu squad depth. So, bila pemain utama mengalami kecederaan, player simpanan pun macam mana cakap, dia orang pun ready dan hargakan minit permainan dan menunjukkan persembahan kepada coaches dengan penyokong kita. Kita satu tim boleh seimbang. Tak ada yang first 11 saja baik. Semua baik. Semua boleh nak mencari persembahan yang terbaik untuk membantu tim untuk mencari kemenangan. Yeah. Last words, describe you punya perasaan bila dapat first 11 after, I think dah lama you dah impian ini kan? Ya, memang semua pemain impian untuk bermain. So, buat saya memang tak tahu nak cakap macam mana, tapi cuma memanglah saya sentiasa ready, saya sangat dah hargakan first 11 tu. So, bila saya dapat kepercayaan dan saya menunjukkan persembahan yang terbaik, itu saja. Alright. Okay, Brian C, thank you so much. All the best for game tomorrow. Okay, sudah pasti Brian C ditagih untuk mengemudi di benteng akhir sambil beberapa pemain pertahanan lain seperti Latif Suhaimi di mana saya difahamkan Ryuji Utoma tidak akan beraksi. Jadi Latif akan bergandingan dengan Victor di posisi bek tengah dan ini memberi petanda pasukan Penang perlu waspada ancaman Terengganu FC. Zuhelmi Zainal Azam untuk Nadia Arena. Silau masa interview tadi, Zul. Ya. Muka nampak kenyang makan nasi kandau. Dia dengar ke tak ada macam confused? Hello Zul. Dengar. Okay, saja buat muka. Kita tengah kutuk awak. Kita kutuk. Tak apalah kalau tak dengar pun bagus. Okey, Zul. Penang ni kan boleh dianggap surprise package musim ni. Adakah mereka berdepan masalah kecederaan menjelang game esok dan apa kata Thomas Truka? Okey, Ed, krisis kecederaan yang membelenggu pasukan Penang FC ketika ini bila 3 pemain utama seperti yang saya laporkan sebentar tadi tidak dapat diturunkan manakala 2 lagi pemain ketika sesi tinjauan saya pada sesi latihan petang tadi mendapati Endrick Dos Santos tidak menyertai latihan penuh pasukan manakala Casa Grande hanya pakai jogging shoes saja untuk sesi latihan. Jadi memberi petanda bahawa kemungkinan mereka juga tidak dapat menurunkan 2 lagi pemain utama iaitu Endrick Dos Santos dan juga Casa Grande. Tetapi kepada kemahuan dan juga keinginan pemain, mungkin pemain-pemain ini sanggup memperjudikan nasib masing-masing untuk diturunkan bagi membantu pasukan Penang FC mencatat kemenangan di mana boleh saya kongsikan kat sini Penang FC telah meraih
satu rekod yang cukup baik di mana telah mengumpul 19 mata daripada 10 perlawanan, di mana rekod ini adalah yang terbaik sejak 2000 ketika mereka beraksi dalam saingan Liga Perdana dan muncul Nep Johan ketika itu. Dan untuk penjelasan lanjut mengenai persediaan pasukan dan juga krisis kecederaan yang menimpa pasukan Penang FC, elok kita dengar kata daripada Thomas Truka. Beside Khairul Azrin Achong, I know in that you will lose player like Al Hafiz, Ryuji, and I think Kasagani also 50-50. So what do you think on your situation right now? Yeah, it's challenge for us. It's challenge for the coaches. It's challenge for the players. Of course, we have team of 32 players, so everybody has to be ready, and the players which will obtain the chance, they can prove it. So, but they are prepared for it. We are doubling or tripling the positions, so I believe that they will do great job like the players before. So what is the realistic target without a key players, several key players? Look, every game we are playing, we want to win. So, but opponent wants to win the same. 3 points are on the table, and let's see who will be lucky and who will be better on this day. Okey, baik, antara jurulatih yang sempoi dalam saingan Liga Super. Zul, jumpa ke nasi larang kat Terengganu? Jumpa? Jumpa. Alhamdulillah. Bawa balik ya. Okey, baik Zul. Lupa nak tanya apa lah. Okey, baik. Zul, laporan Zul tadi cerita pasal keeper Penang kan. Tadi dah interview Thomas Truka. Terengganu tak ada cerita. Bila dia dah menang dengan pasukan JDT, sudah pasti ada tekanan jugalah sebab dah kalahkan JDT, takkan tak boleh menang dengan Terengganu dengan Penang, betul tak? Jadi apa cerita tentang pasukan Terengganu? Okey, sudah pasti expectation orang dan juga peminat tinggi kepada Terengganu sebab mereka kalahkan JDT, pasukan yang memiliki, orang kata, tak senang kalah lah kan. Jadi apa yang saya boleh kongsikan, pasukan Terengganu tiada pemain yang orang kata bebas ataupun mengalami kecederaan. Semuanya pemain bebas daripada kecederaan dan juga pergantungan perlawanan. Cuma saya boleh tambah ke sini, Chris Hurt, pertahanan import yang daripada Australia, disahkan mengalami kecederaan serius di bahagian lutut dan perlu berehat selama 2 bulan. Chris Hurt ini, kalau anda kenal, dia pernah bermain dengan Aston Villa, tak silap saya. Jadi pemain ini dah lama tak diturunkan, saya kira tak pernah diturun juga dalam aksi bersama pasukan Terengganu. Menambah orang kata senarai kecederaan selain yang sebelum ini kita tahu Rahadi Zli, ada Halim, Petrus Shetembi dan beberapa pemain lagi. Dan juga bagi pasukan Terengganu untuk malam esok, saya jangkakan mereka akan menampilkan skuad yang sama dengan yang cukup baik. Hasil kejayaan menunjukkan Terengganu. Dan ini daripada Nafuzi Zain. Pasukan Penang FC ramai kehilangan ramai pemain tonggak. So adakah itu kelebihan daripada TFC? Bagi saya itu bukan kelebihan TFC, kerana saya mendapat banyak pengajaran daripada game-game yang lain. Walaupun game tim-tim lain seperti kita bertemu dengan Pahang, ada beberapa tim lagi yang tidak dapat menunjukkan full team, full squad utama dia, tapi kita still tak dapat 3 mata. Tapi itu pun maknanya itu bukan jaminan lah. Yang penting bukan kepayaan tilawan. Kita tahu tilawan memang baik. Yang penting preparation untuk tim kita sendirilah, tu yang paling mustahil saja. Adakah sekarang ni pasukan masih lagi berada dalam mood kemenangan dengan JDT tempoh hari? Kita rasa player selepas balik JDT, kita start training dan kita lupakanlah kemenangan JDT, kerana itu mungkin dah game yang lepas. So player stay fokus, tetap fokus untuk bertemu dengan Penang lah. Cuma apa yang motivation yang kita lakukan di JB, di JDT, harap dapat dibawa malam esok lah di tempat sendiri, insyaAllah. We bleed black and white kan? Okey, hidup Terengganu. Baik, Zul, macam mana dengan reaksi pasukan Terengganu? Ini ada isu sikit di atas penggantungan pegawai pasukan mereka termasuk pengurus pasukan. Zul Fadli Rozi ketika menentang Sabah. Denda sebanyak RM5 hingga RM20,000 kerana mengugut kumpulan pengadil sehingga memerlukan campur tangan pihak polis. Drama sungguh. Okey, apa yang saya boleh confirmkan kat sini, mereka akan membuat rayuan kerana bagi mereka hukuman yang dikenakan kepada pegawai pasukan cukup tinggi, di mana salah seorang yang dikenakan denda itu adalah pegawai perubatan saja. Mungkin gaji pun tak cukup RM5,000 untuk bayar hukuman tersebut.
Tapi inilah dalam bola sepak mereka menerima kerana mereka menganggap orang kata lumrah dalam bola sepak dengan tindakan dan juga hukuman. Tetapi yang agak merisaukan apabila, bukan merisaukan lah, bagi pengurus iaitu Zul Rozi itu beliau rasa agak terkilan kerana tidak dapat bersama pasukan dalam 4 perlawanan kerana dia tidak dibenarkan ataupun kena ban dalam 4 perlawanan. Zul, okey, saya melihat sebenarnya game ini match of the week. Terengganu dah menang dengan jeliti dan nak naik ke tangga pertama. Pulau Pinang semakin menunjukkan taring mereka dan sudah pasti ingin mengejutkan pasukan Terengganu. Boleh dapat tak bayangan first 11? Sudah pasti yang terbaik diturunkan Thomas Truka dan juga Nafuzizin. Boleh Zul kongsikan kalau dah dapat maklumat? Okey, bagi pasukan Penang FC saya menjangkakan barisan kemungkinan diturunkan adalah Brian C di penjaga gol, pertahanan Latif Suhaimi akan menggantikan tempat Ryuji Utomo untuk digandingkan dengan Victor dan pemain lain seperti Daniel Ashraf pula akan menggantikan tempat pemain tengah yang sebelum ini tidak dapat diturunkan dan juga Casagrande kalau diturunkan akan bergandingan dengan pemain-pemain seperti Azmi di mana Al-Hafiz Harun tidak dapat diturunkan. Bagi pasukan TFC, pemain yang sama di posisi penjaga gol Suhaimi Hussein, di situ ada Khalidi Murga dan juga kalau kita nak cakap pasal di bahagian tengah, Makan Konate Faizal Halim akan dipertaruhkan, diketuai di jentera serangan David Da Silva. Jadi apa yang menarik kan untuk game malam esok, kedua pasukan saya ramalkan memiliki peluang yang seimbang di mana pasukan Terengganu sebenarnya memiliki rekod yang kurang di laman sendiri, hanya mengutip 8 mata dan menjaringkan 5 gol daripada aksi laman sendiri musim ini. Bagi pasukan Penang FC pula, masalah kesedaran itu yang akan membawa kepada perlawanan ini lebih seimbang. Ramalan? Walaupun awal sehari, tapi ramalan Zul? Susah saya nak bagi ramalan kat sini sebab saya takut nanti penyokong kecil hati kat saya ataupun penyokong Penang kecil hati kat saya. Tapi apa saya boleh katakan, kita perlu tengok 20 minit awal yang akan menentukan. Ini jawapan agak politik sikit tapi itulah yang akan menentukan perlawanan di gelanggang di Kuala Terengganu malam esok. Okey, baik, terima kasih Zul di Kuala Terengganu. Assalamualaikum.